Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya lagi Cikgu Mai. Dan kali ini kita akan teruskan lagi perbincangan kita dalam bab 2.4 reka bentuk elektronik. Okay, kali ini kita akan teruskan dengan topik 2.4.2 mengenal pasti bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikro pengawal. Kick. Okey, so kita tengok poin apa yang kita akan bincangkan dalam topik 2.4.2 ini. Okey. Yang pertama kita nak tengok standard pembelajaran. Standard pembelajaran untuk topik ini ialah 2.4.2 menjelaskan bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikro pengawal. Seterusnya standard prestasi. So topik 2.4.2 ni ada TP yang boleh dinilai iaitu TP1. Apa TP1 ni? Menyatakan maksud dan bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikro pengawal. Menyatakan maksud kita dah bincangkan pada topik yang lepas. Topik 2.4.1. Apakah maksud mikro pengawal? Cuba kita refresh balik. Apa maksud mikro pengawal? Mikro pengawal ialah peranti kawalan dalam satu chip. So yang belum dibincangkan ialah bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikro pengawal. So seterusnya kita akan tengok poin ni. Gambar rajah blok bahagian utama dalam mikro pengawal. Ada 3 bahagian ni. So kita nak tengok nanti, kita akan bincangkan. Seterusnya. Ini adalah peranti input. Bahagian input. Next kita akan tengok bahagian proses pula. Kita akan bincang tentang bahagian proses pula. So yang terakhir adalah bahagian output. Next. Habis perbincangan, kita akan cuba jawab sedikit latihan untuk uji kefahaman kita lah. So kita boleh teruskan. Kita tengok gambar rajah blok bahagian utama dalam mikro pengawal. Kita ada 3 bahagian dalam mikro pengawal. 3 bahagian utama dalam mikro pengawal, iaitu yang pertama input, yang kedua proses, dan yang ketiga adalah output. Input, proses, output. 3 bahagian dalam mikro pengawal. So bahagian input ni tugas dia apa? Menerima isyarat daripada peranti input dan hantar kepada CPU. Input terima isyarat daripada peranti dan dia akan hantar kepada CPU. CPU ni adalah bahagian yang kedua, bahagian proses. Lepas isyarat dah dihantar, bahagian proses ni akan dilakukan oleh CPU. Dia akan buat kerja dia lah. Dia akan baca isyarat yang dihantar. Dan selepas bahagian proses, pergi kepada bahagian output. Output ni ialah menerima isyarat daripada CPU dan hantar kepada peranti output. So maksudnya daripada input, bagi isyarat kepada CPU, CPU proses, dan kemudian hantar kepada output, dan output akan terima isyarat tersebut dan hantar kepada peranti output. Maksudnya dia akan keluarkan hasil lah. So kita akan tengok nanti. Next. Peranti input. Peranti input terdiri daripada 2 bahagian, iaitu yang pertama digital dan yang kedua analog. So yang digital ni biasalah menggunakan nombor lah. Yang analog ni menggunakan isyarat gelombang. So dalam peranti input digital, ada beberapa peranti yang kita akan tengok. So inilah dia. Ni peranti lah namanya. Switch tekan tutup, switch tekan buka, switch mikro, penderia pergerakan, penderia air. Penderia ni sensor. Sensor pergerakan, sensor air. 2 sensor ni merupakan input digital. So yang seterusnya, peranti input analog. Yang kita akan tengok ialah penderia jarak, penderia cahaya dan juga penderia
suhu. Okay, so yang pertama, switch tekan tutup. Okay, ini switch, ini switch tekan tutup dan ini adalah contoh simbol bagi switch tekan tutup. Okay, apa dia keterangan pasal switch tekan tutup ni? Okay, apabila punat switch ditekan, litar tertutup dan arus mengalir. Switch tekan tutup ni maksudnya bila kita tekan, okay, litar ni akan tertutup dan arus boleh mengalir. Okay, next, switch tekan buka. Okay, ini simbol switch tekan buka. Okay, ini adalah gambar rajah switch tekan buka. Okay, switch tekan buka ni apabila punat switch ditekan, litar terbuka dan arus tak mengalir. So, maksudnya switch tekan tutup tadi dia akan, bila kita tekan, contoh right, switch tekan tutup bila kita tekan, okay, dia akan tutup laluan dan arus boleh mengalir. So, dia akan jadi satu kitaran lengkap lah. So, dalam keadaan normal dia adalah situasi dia macam ni. Kalau switch tekan buka pula lain. Okay, keadaan asal dia macam ni. Bila kita tekan switch tu dia akan buka. Okay, maksudnya tekan dia akan buka. Bila dia buka arus elektrik tak mengalir. Bila tak mengalir, so output dia tak akan menghasilkan hasil lah. Contoh yang switch tekan buka ni yang kita boleh ambil adalah peti ais. Okay, bila kita buka peti ais, lampu menyala. Bila kita tutup peti ais, lampu tutup. Okay, so dia gunakan konsep, dia menggunakan switch tekan buka. Okay, kita tutup peti ais. Okay, bila kita tutup peti ais, okay, maksudnya dia dah menekan switch ni. Okay, dalam keadaan asal untuk switch litar peti ais, dalam keadaan asal switch dia macam ni. Bila kita tekan ataupun kita tutup pintu, dia akan tekan switch ni menyebabkan arus tak dapat mengalir. Litar dah terbuka. Okay, so lampu dalam peti akan tertutup. So bila kita buka peti ais, lampu ni akan switch ni akan naik balik dan akan tutup litar. So arus boleh lalu. So sebab tu bila kita buka kita buka pintu peti ais, lampu menyala. Okay, so next kita tengok switch micro. Okay, tadi switch tekan tutup, switch tekan buka, ini switch micro. Okay, switch micro ada dua fungsi. Okay, so yang pertama sebagai switch tekan tutup dan dia pun boleh jadi sebagai switch tekan buka. So kalau kita nak gunakan kita gunakan terminal COM dengan NO ni. Common dengan NO, normally open. NO ni normally open. Okay, kalau kita pakai ni, dia akan jadi switch tekan tutup. Okay, kalau kita guna common dengan NC ataupun normally close, dia akan jadi switch tekan buka. So maksudnya switch ni boleh berfungsi dalam dua fungsi. Dia boleh jadi switch tekan tutup dan dia boleh jadi switch tekan buka. Okay, next. Ini contoh gambar rajah switch micro. Ini simbol dia. Okey, penderia pergerakan ataupun motion sensor. Okey, fungsi dia adalah untuk mengesan pergerakan haba yang dihasilkan oleh manusia atau haiwan. Okey, jadi dah tengok tadi, motion sensor ni adalah jenis peranti input digital. Okey, ini contoh. Saya rasa anda semua pun pernah tengok benda ni kan. Sekarang dah banyak kita boleh tengok lah. Dah banyak digunakan dah. Okey, penderia air. Okey, fungsi penderia air mengesan kehadiran air pada suatu tempat. Okey, jika tiada kehadiran air, isyarat 1. Okey, maksudnya 5 volt. Maksudnya kalau tak ada air, 5 volt. Dia bagi isyarat 1. Dah kata digital ni, peranti digital ni dia gunakan isyarat nombor. Okey, kalau ada kehadiran air, dia akan bagi isyarat 0. Okey, maksudnya 0 volt. Okey, contoh wiper kereta. Okey, wiper kereta bila dia detect ada air, okey, dia akan hantar isyarat 0. Okey, ini input penderia air ni, wiper tu dia detect dalam keadaan asal dia detect ada air. Okey, dia akan hantar isyarat kepada CPU. CPU akan proses dan dia akan hantar
daripada CPU hantar isyarat kepada output, bagi tahu kalau detect air, kesan air, wiper ni akan bergerak. Okey. Wiper akan bergerak. So bila dia dah tak detect air, dia akan hantar lagi sekali isyarat kepada CPU untuk proses, okey, dan bagi tahu kepada output, okey, bila tak detect air, berhenti, wiper kereta tu akan berhentilah. Okey, ini cara macam mana pendirian air ni berfungsi. Kita pergi kepada tadi kita tengok tentang peranti input digital. So sekarang kita masuk kepada peranti input analog. Okey, so yang pertama penderia jarak. Okey, ini contoh gambar penderia jarak. Okey, ini contoh dekat mana kita peralatan yang menggunakan penderia jarak. Okey, fungsi penderia jarak mengesan dan membaca ukuran jarak antara penderia dengan objek ataupun halangan. Okey, objek boleh dikesan logam ataupun bukan logam. Okey, penderia kesan objek berdasarkan pantulan inframerah yang dipancarkan. So maksudnya kalau dia detect pantulan inframerah sama ada benda logam ataupun bukan logam, okey, dia akan hantar isyarat kepada CPU dan CPU akan proses hantar kepada output. Output adalah hasil. Hasilnya adalah bila sensor ni detect, dia hantar isyarat kepada CPU, CPU hantar isyarat kepada output dan dia akan keluarkan sabun ni. Okay. Next, apa lagi contoh peranti analog yang kita ada. Okay. So yang kedua, penderia peka cahaya, okey, ataupun perintang peka cahaya. Okey, perintang peka cahaya ni merupakan sebuah penderia cahaya. Okey, perintang peka cahaya ni peka terhadap cahaya. Okey, rintangan berubah mengikut kecerahan. Okey, semakin cerah semakin rendah rintangan. Okey. Kita tengok penderia seterusnya adalah ataupun sensor seterusnya adalah sensor suhu. Okey, fungsi mengesan suhu dalam julat tertentu. Okey, suhu yang dikesan akan diubah ke dalam bentuk isyarat analog dan peranti ini akan menukarkan suhu dalam bentuk voltan. Okey, ada lagi ke? Okey, habis dah. Okey, bahagian proses. Tadi kita tengok bahagian input. Kita ulang balik. Okey, mikro pengawal ada 3 bahagian. Apa tadi? Input, proses, output. So input kita dah tengok, input ada 2 jenis input, iaitu peranti input digital dan juga analog. So bahagian proses yang kita akan tengok pula adalah, kita tengok kat sini bahagian proses pula ada 3 perkara yang kita kena tahu. So yang pertama adalah ROM, ROM, read only memory. Okay, fungsi dia adalah untuk menyimpan atau cara dan data secara kekal. Okay, yang kedua yang kita kena tahu adalah tentang RAM, random access memory. Okey, fungsi dia simpan data secara sementara. Okey, ni read only memory secara kekal, random access memory secara sementara. Okay, data terpadam bila bekalan kuasa dimatikan. Okey, so yang ketiga adalah CPU. Terima isyarat daripada input kemudian hasilkan isyarat kepada output. Okey. So dalam CPU dalam bahagian proses, okey, proses ni biasanya dilakukan oleh CPU. Okey, dalam CPU ni kita kena tahu ada ROM, RAM dan juga CPU. Okey, so biasanya bahagian proses ni yang buat kerjanya adalah mikro pengawal yang kita akan gunakan dalam projek yang kita akan buat dalam topik 24 ni lah, reka bentuk elektronik. Okey, ada lagi? Okay, so ini adalah bahagian ketiga, peranti output. Okay, bahagian pertama tadi kita dah bincangkan. Pertama, bahagian input ada 2. Okay, peranti input digital, peranti input analog. Bahagian yang kedua adalah bahagian proses. Okay, bahagian proses ni dilakukan oleh CPU. Okay, dalam bahagian proses ni ada 3 lagi perkara kita kena tahu. So yang pertama, ROM, read only memory. Yang kedua kita kena tahu adalah tentang RAM, random access memory. Yang ketiga adalah CPU, central processor
unit. Okay, so sekarang kita beralih kepada bahagian yang ketiga dalam mikro pengawal, iaitu peranti output. Bahagian output. Okay, so dalam bahagian output ada peranti output. Okay, peranti output ni lah yang akan menghasilkan hasil. Okay, input bagi isyarat. Bahagian proses, CPU memproses isyarat daripada input dan dia akan hantar isyarat kepada peranti output ni. Okay, dan dia akan menghasilkan hasilnya lah. Okay, yang macam kita dah belajar dalam topik elektrik. Okay, kita ada sumber, medium, kawalan, beban. Okay, beban tu adalah kita nak tengok hasil dia nanti. Okay, kalau macam ni contoh, kalau output dia, peranti dia adalah LED ni, so apa hasil yang kita akan dapat? Lampu berkelip. Kalau lampu LED, lampu menyala. Okay, kalau buzzer ni, dia akan bunyi alarm. Okay, banyak lagi lah. Okay, sebenarnya banyak lagi peranti output yang ada. So, yang kita akan bincangkan hanya 5 perkara atau 5 peranti ini saja. Okay, so yang pertama, diod pemancar cahaya atau LED, fungsi dia mengeluarkan cahaya. Okay, juga sebagai lampu hiasan. Okay, sekarang ni dah banyak lampu hiasan yang menggunakan LED. Okay, bukan bentuk ni je, LED ada. Diod pemancar cahaya ni pun sekarang dah ada macam-macam jenis. Okay, perlu digunakan bersama perintang untuk elakkan LED daripada rosak ataupun mengawal kecerahan. Okay, biasaannya LED ni kita akan gunakan bersama dengan perintang. Okay, pembas, okay, ataupun buzzer piezo. Okay, fungsi dia adalah tukar gelombang elektrik kepada gelombang bunyi. Okay, buzzer ni ada kutub, dia ada positif dan ada juga negatif. Positif wayar merah, negatif wayar hitam. Okay, so yang ada kutub positif dan juga negatif ni maksudnya kita kena tengok sambungan. Bila kita buat wiring, kita kena tengok sambungan tu betul-betul lah. Yang mana positif kita kena sambung dengan kaki positif, yang mana negatif sambung pada kaki negatif ataupun terminal negatif. Sama macam LED tadi, LED pun ada kekutuban juga, dia ada positif dan juga negatif dia. Okay, next, geganti ataupun relay. Okay, fungsi dia adalah sebagai suis kawalan lita berarus tinggi. Okay, geganti akan dihidupkan apabila arus elektrik melaluinya dan sebaliknya. Okay, next. Seterusnya, motor arus terus. Okay, akan berputar bila arus elektrik melaluinya. Okay, akan berputar berlawanan arah jika kutubannya terbalik. Okay, memerlukan pemandu motor ataupun motor driver bersamanya untuk berfungsi secara dua hala, putar arah jam ataupun lawan jam. Okay, so maksudnya kita bila buat sambungan ni nanti dekat bahagian belakang ni, kalau kita tersalah sambungan, okay, efek dia hanyalah dia akan pusing sama ada arah jam ataupun lawan jam sahaja. Okay, tapi still boleh berfungsi walaupun sambungannya terbalik. Okay, next kita nak tengok tentang lampu LED 12 volt pula. Okay, fungsi dia mengeluarkan cahaya apabila arus elektrik melaluinya. Okay, habis. Okay, so sebelum kita jawab latihan, kita refresh balik. Okay, bahagian mikro pengawal yang kita nak bincangkan ni adalah ada 3 bahagian. So, yang pertama, bahagian input. Yang kedua, bahagian proses. Yang ketiga, bahagian output. Okay, dalam bahagian input, okay, ada 2 lagi pecahan, iaitu peranti input digital dan juga peranti input analog. Okay, contoh peranti input digital apa dia? Switch tekan tutup, switch micro, switch tekan buka, apa tadi? Sensor. Okay, ada 2 jenis sensor, sebenarnya lebih lagi. Okay, ada 2 jenis sensor. Sensor jarak dan juga sensor air. Okay, peranti input yang kedua adalah peranti input analog. Okay, so ada beberapa peranti dalam peranti input analog. Okay, next. Bahagian pertama tadi, bahagian input. Bahagian kedua, bahagian
proses. So bahagian proses ada 3 perkara kita kena tahu, iaitu ROM, RAM dan juga CPU. Okay, ROM, read only memory, menyimpan data secara kekal. Okay, RAM, random access memory, okay, menyimpan data secara sementara, dan juga CPU, okay, central processor unit. Okay, dia yang CPU ni akan menjalankan bahagian proses. Okay, dia akan memproses isyarat dan seterusnya hantar kepada output. Okay, so bahagian mikropengawal yang ketiga, input, proses. Yang ketiga adalah output. Okay, so bahagian output, ada beberapa peranti output yang kita dah bincangkan. Okay, yang kita bincangkan 5. Antaranya adalah LED, apa tadi? Ni lampu LED, relay, geganti, buzzer dan juga motor. Okay. So, selesai untuk topik 2.4.2. So, kita cuba tengok contoh latihan. Okay. Okay, latihan. Yang pertama, nyatakan bahagian-bahagian yang terdapat pada mikropengawal. Okay, yang kedua, 2 fungsi diod pemancar cahaya. Soalan yang ketiga, berikan 3 peranti input analog. Okay, bahagian-bahagian yang terdapat pada mikropengawal. Okay. Soalan nombor 1 ni, apa dia? Ada 3 bahagian yang terdapat dalam mikropengawal. Okay, yang pertama, input, bahagian proses dan juga bahagian output. So kita tengok. Yang ni. Okay. Input, bahagian proses. Okay, ini jawapan untuk soalan yang pertama tadi. Bahagian input, bahagian proses dan juga bahagian output. Okay, soalan kedua tadi apa dia? Tengok balik. Soalan kedua, 2 fungsi diod pemancar cahaya. Apa dia 2 fungsi diod pemancar cahaya? Ini. Okay, fungsi dia mengeluarkan cahaya. Okay, dan fungsi kedua boleh juga sebagai lampu hiasan. Okay, soalan ketiga. Berikan 3 peranti input analog. Okay, peranti input analog. Okay. Peranti input analog. Mana jawapan dia tadi? Bahagian input. Okay, peranti input analog. Apa dia? Yang ini. Okay. Peranti input analog yang ini, bahagian ni. So, kita ada pendera jarak. Yang kedua, pendera cahaya. Dan yang ketiga adalah pendera suhu. Okey. Sekian sahaja perbincangan kita untuk topik 2.4.2 ni. Okey, saya harap perbincangan ataupun video yang dikongsikan ini bermanfaat untuk semua yang menonton. Dan anda boleh faham apa yang diterangkan ataupun dibincangkan dalam video ni. Sekian sahaja daripada saya, Cikgu Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.